So, baru-baru ni ada viral dekat Twitter sebuah video rakaman interview lah basically. Ada satu pihak ni dia telah interview writers ataupun penulis-penulis untuk projek MCU, projek Marvel Cinematic Universe lah. Antara projek yang terlibat adalah contohnya seperti series She-Hulk, lepas tu filem Eternals, filem Black Widow, lepas tu series Secret Invasion dan banyak lagi lah to be honest kan. Dan apakah soalan yang ditanyakan dalam interview tu? Soalannya adalah, adakah kalian semua membaca komik? Dan jawapan, rata-rata jawapan yang writers ataupun penulis-penulis itu bagi adalah mereka tidak membaca komik dan mereka disuruh untuk tidak membaca komik supaya mereka dapat meletakkan satu fresh take ke dalam projek yang mereka handle, contoh seperti Secret Invasion ataupun Eternals dan sebagainya. Tetapi malangnya diorang punya fresh take itu sudah ditolak secara mentah-mentah oleh fans, bukan saja daripada core audience iaitu comic book readers, juga daripada side general audience yang tidak menyukai dengan kebanyakan projek di dalam Marvel Phase 4 dan juga Marvel Phase 5 secara umumnya lah. Dan dekat sini sudah terang lagi bersuluh yang mana membaca komik adalah penting. Tapi mari kita terokai lagi dalam lah. Mungkin sebagai audience ataupun sebagai general audience, membaca komik ni bukanlah satu pilihan kepada mereka semua, sebab membaca komik memerlukan komitmen, memerlukan masa yang lama. Contohnya kita nak faham sebuah cerita seperti Secret Invasion. Secret Invasion ni kalau dalam komik ianya menceritakan tentang satu alien ni, dia nak cari planet baru, Skrulls ni dia nak cari planet baru. So dia memilih planet bumi sebagai planet untuk dia rampas lah. Tapi cara mana dia nak rampas tu, dia rampas dengan diam-diam. Skrulls ni merupakan shapeshifter, so dia berubah menjadi superhero lah, dia berubah jadi polis lah, dia berubah menjadi ahli politik lah untuk menawan bumi tu. Sehingga kan masa tu even Avengers ke X-Men ke apa semua dah keliru mana satu superhero, mana satu Skrulls. Dah pening. Sampailah satu tahap Reed Richards membuat satu device untuk membezakan Skrulls dan juga orang yang biasa kan. So itu cerita dalam komik. Tapi cerita dalam dekat series jadi lain, Mat. Di mana tiba-tiba ada karakter overpower yang tak ada build up langsung akan pergi ke arah tu, iaitu karakter Gaia. Benda tu tak ada tau dalam komik. So dekat sini audience ada hak untuk membaca komik ataupun tidak. Kalau baca komik memerlukan komitmen yang tinggi. So kalau katakan audience ini yang meminati genre superhero tak nak baca komik, dia ada satu lagi pilihan, iaitu melayan dia punya nafsu superhero itu dengan menonton visual dekat pawagam ataupun dekat series. Okay? Tapi itu hak sebagai audience lah. Itu hak sebagai audience. Kita beralih pula kepada writers ataupun orang yang membuat cerita itu. Okay, kita kena faham satu konsep ni. Cerita-cerita berkaitan dengan Marvel ataupun DC ataupun Image, Image Comics. Watak-watak yang dikatakan, contoh aku mention kat kau macam Spider-Man ataupun Superman, Batman ataupun Iron Man sendiri, watak-watak ini wujudnya daripada komik. Okay? Marvel Comic basically. Dan Marvel Comic merupakan sources material. Maksudnya itu merupakan bahan rujukan kepada writers untuk melakar satu cerita yang bagus di pawagam ataupun dekat series. But surprisingly, writers untuk Marvel Phase 4 dan juga Marvel Phase 5, diorang ni dah lah satu tak pilih untuk tak nak baca komik, dan diorang diberi arahan untuk tak payah baca komik. Kau letak je idea kau fresh, kau buat je apa cerita kau nak, tu dah jadi satu hal. Tapi bila diorang buat cerita tu orang tak suka satu, dan comic readers rasa bengang dengan mereka ini tidak memberikan justice kepada karakter tersebut. Contohnya seperti macam mana Taika Waititi melakar karakter Thor itu. Memang sangat-sangat berbeza daripada apa yang disajikan dalam Marvel Comics. Even Thor Ragnarok pun sebuah cerita yang fun, tapi dia tak adalah sampai tak bagi justice tau kepada karakter tu. So dekat sini, writers, aku harap korang tengok video dekat ML Studio ni. Please, at least kalau kau tak nak baca Marvel Comics pun, kau tolonglah buat research sedikit. Even kalau kita pun nak menjual kek pun kan, kita nak jual kek, kita kena tahu siapakah target market kita kena tahu apakah ingredients ataupun bahan-bahan utama untuk membuat kek. So samalah seperti writers ni, kau kena buat cerita Eternals, kau study sikit apa pasal Eternals ni, Eternals dengan Deviants ni, apakah asbab kepada pertelingkahan mereka. Lepas tu cerita macam apa lagi, She-Hulk kan, apa yang boleh dikatakan pasal karakter She-Hulk ni, dia merupakan karakter fourth wall breaking. Lepas tu siapa lagi karakter yang hidup di sekeliling She-Hulk. Banyak benda yang kau perlu buat research, kau perlu buat development, tapi korang semua tak buat. That's how projek korang kehauk.
Okay, aku tak naklah mention banyak faktor lain sebab kita tahu Marvel Phase 4 dan juga Marvel Phase 5 ada banyak sangat faktor kenapa ramai disengage dengan projek tersebut. Antaranya kita ada CGI ke, kan, penceritaannya ke, lakonan ke, banyak, memang sangat-sangat banyak dengan elemen worknya lagi. Cuma dekat sini aku nak fokus on betapa pentingnya untuk membuat sebuah cerita superhero itu kena berpandukan dengan sources material. Unless kau nak buat sebuah cerita superhero tapi ianya tidak pernah muncul lagi dalam komik. Okay, so kat situ kalau kau nak buat cerita pasal apa, kau nak buat cerita pasal lelaki mempunyai kuasa petir, lepas tu kau namakan dia Lightning Man, macam mana dia jadi superhero, dia disambar oleh petir, just do what you want lah. Tapi dekat sini kau buat karakter daripada Marvel Comics. So please writer-writer kat luar sana, aku tahu kau orang tak faham bahasa Melayu, tapi tolonglah hargai dan juga hormati karakter-karakter yang berada dalam Marvel Comic, dan juga hormati audience yang datang untuk menonton cerita kau, dan juga subscribe streaming platform untuk menonton cerita kau. Please, just give us those kind of respect yang kita orang nakkan. Okay?